Idea penubuhan PN untuk pastikan Dr. Mahathir kekal Perdana Menteri. Azmin turut mendedahkan Mahathir mendapat sokongan 131 MP dan rancangan awal adalah mengadakan PRU pada Oktober tahun ini. Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali mendakwa idea penubuhan Perikatan Nasional PN datang dari bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Jelasnya, tujuan penubuhan tersebut pada asalnya untuk menjadikan Mahathir seorang Perdana Menteri yang disokong oleh semua anggota parlimen dari kedua-dua belah pihak. Azmin yang merupakan ahli politik di sebalik kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan dan PN, penubuhan PN yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, rancangan dibuat agar pilihan raya umum PRU diadakan pada Oktober, namun ia tidak dapat dilaksanakan kerana gelombang ketiga wabak COVID-19. Perikatan Nasional bukan kerajaan pintu belakang kerana terdapat kekosongan jawatan Perdana Menteri. Saya tidak mencadangkan pada masa itu jika kejadian Mahathir letak jawatan tidak berlaku, di mana kami ketuk pintu untuk masuk ke dalam dan keluarkan dia. Itu bukan dalam rancangannya, kata Azmin dalam wawancara khas seperti dipetik portal The Star. Azmin mendedahkan sebelum Mahathir meletakkan jawatan secara mengejut pada 23 Februari lalu, satu akuan berkanun SD merangkumi 131 sokongan anggota parlimen daripada pelbagai parti disampaikan ke Istana Negara. Ia menamakan dengan satu nama untuk Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kami berusaha sehabis mungkin untuk memastikan Mahathir dapat meneruskan sebagai Perdana Menteri, katanya yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Langkah itu bertentangan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Mahathir sendiri untuk menyerahkan kuasa kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim yang merupakan pemimpin parti terbesar dalam Pakatan Harapan PH. Itu adalah hasil mesyuarat yang kita buat di rumahnya Mahathir pada 23 Februari pukul 4 petang, di mana dia berjumpa dengan 6 ketua parti politik termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Parti Warisan Sabah Muhammad Syafi Abdal, Presiden PAS Abdullah Diawang, Ketua Gabungan Parti Sarawak JPS Abang Johari Openg, dan saya, kata Azmin. Azmin turut merujuk situasi ketika Kongres Maruah Melayu pada 6 Oktober 2019, di mana semua pemimpin Melayu hadir kecuali Anwar dan mempersoalkan tindakan Mahathir untuk hadir ke Kongres tersebut dengan UMNO dan PAS. Kami dihurung krisis politik ketika Mahathir letak jawatan. Jika Muhyiddin tidak bertindak, seorang mungkin akan ke Istana Negara dan memohon untuk jadi Perdana Menteri. Saya tidak akan biarkan hal itu berlaku. Pilihan yang ada untuk saya dan Muhyiddin adalah untuk tinggalkan PH, kata Azmin yang juga merupakan bekas timbalan Presiden PKR. Azmin menambah pada 24 hingga 28 Februari ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri interim, dia bertungkus lumus berusaha mendapatkan sokongan ahli parlimen. Jika tiada sokongan, tidak apa boleh dilakukan oleh kerana tidak ada persidangan parlimen ketika itu. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, Agung harus memutuskan siapa yang mendapat sokongan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Muhyiddin dapat sokongan. Sudah tentu kami bentuk kerajaan baru, bukan melalui pilihan raya tetapi melalui krisis politik. Jika Mahathir tidak letak jawatan Isnin itu, dia akan kekal jadi Perdana Menteri dengan majoriti besar, tegas Azmin. Agung buka pintu untuk kami masuk. Azmin turut menafikan dakwaan bahawa PN adalah kerajaan pintu belakang. Agung telah buka pintu untuk kami masuk, jadi bukan kerajaan pintu belakang, tegasnya. Tambahnya dia turut menyatakan bahawa tidak memilih Muhyiddin berbanding Mahathir. Saya rasa kita patut benarkan Muhyiddin pimpin, terutama ketika wabak melanda. Apa-apapun yang dikata, saya rasa Muhyiddin buat tugas yang bagus, sangat fokus menguruskan wabak COVID-19 dan hal ekonomi, katanya. Azmin turut mengaku, sekiranya tiada wabak COVID-19, pilihan raya sudah diadakan bulan lalu. Meskipun kami ada majoriti, dengan segannya, saya boleh katakan majoriti kecil. Bila majoriti tipis, kerajaan lemah. Bila kerajaan lemah atau tidak stabil, kita tidak dapat fokus untuk membantu rakyat. Jika kamu tanya saya, sudah tentu kita akan kembalikan mandat kepada rakyat. Jika tanya saya, sepatutnya pilihan raya bulan depan, tetapi
Malangnya kita berdepan COVID-19, katanya lagi. Azmin turut mengakui susulan peningkatan mendadak COVID-19 ekoran pilihan raya negeri Sabah. Pilihan raya bukan lagi satu pilihan. Rakyat tidak boleh terima kerana mereka mahu kerajaan kurangkan penularan COVID-19 dan bantu dari sudut pekerjaan dan memastikan mereka dapat bantuan makanan. Katanya menambahnya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM boleh memberikan lampu hijau untuk mengadakan pilihan raya. Sementara itu saya masih hormat Dr. Mahathir, tapi Anwar seorang perengus, kata Azmin. Azmin menegaskan bahawa dia tidak harus dipersalahkan kerana permusuhannya dengan Anwar yang turut menyumbang kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Meskipun berbeza pandangan, ekoran penubuhan Perikatan Nasional PN, Menteri Kanan Azmin Ali berkata, dia masih melihat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai tokoh yang disegani dan dihormati. Saya masih ada rasa hormat, sayang kepada Dr. Mahathir. Dia adalah tokoh negarawan kita. Saya mungkin tidak setuju dengan langkahnya letakkan jawatan pada 24 Februari lalu tanpa memberitahu kami terlebih dahulu, katanya dalam satu wawancara khas dengan portal The Star. Tambahnya, keputusan mendadak Mahathir itu menggagalkan rancangan untuknya memimpin sebuah kerajaan perpaduan dengan sokongan 131 ahli parlimen memaksa Muhyiddin menggantikan tempatnya. Saya rasa kita patut biarkan Muhyiddin takbir, terutama ketika berlaku wabak. Saya rasa dia telah melakukan tugas yang baik, sangat fokus menguruskan isu berkenaan wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi, katanya, yang juga merupakan anggota Parlimen Gombak. Azmin mendedahkan bahawa idea Perikatan Nasional PN datang dari Mahathir untuk memastikan dia menjadi Perdana Menteri yang disokong anggota Parlimen dari kedua-dua belah pihak. Katanya, pilihan raya sepatutnya diadakan bulan lalu, namun disebabkan gelombang ketiga wabak COVID-19, ia tidak dapat dilakukan. Azmin turut merujuk dirinya sebagai ahli politik bidan terjun. Bila saya berkhidmat untuk Presiden PKR Anwar Ibrahim, saya pembantunya selama 15 tahun. Saya tidak tertarik untuk aktif dalam politik selepas dibuang pada 1998. Kemudian saya bersama rakyat terlibat dalam reformasi dan kemudian parti politik Parti Keadilan Nasional, kemudian dikenali sebagai Parti Keadilan Rakyat. Saya tidak bercita-cita dalam politik. Dalam PKR saya ditolak pada 2008 ketika menang di Selangor, kata Azmin, merujuk pada pelantikan Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor. Ketika dia disingkirkan oleh Anwar tanpa pertimbangan, niatnya bukan saya yang digantikan tempat Khalid. Dengan kuasa Tuhan, saya jadi Menteri Besar Selangor. Saya bekerja keras dan pada pilihan raya umum PRU 2018 yang lalu, buat pertama kalinya, Pakatan Harapan PH memperoleh 51.56% undi di Selangor. Dan selepas kerajaan PH di negeri Selangor terbentuk, nama saya tiada lagi. Saya disuruh ke Kerajaan Persekutuan dan saya duduk dengan Sultan Selangor untuk mendapatkan perkenan baginda untuk berpindah dari Selangor ke Kerajaan Persekutuan, kata Azmin. Azmin menegaskan bahawa dia tidak harus dipersalahkan kerana permusuhannya dengan Anwar yang turut menyumbang kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Saya telah berimat untuknya selama 30 tahun, secara rasmi 15 tahun ketika dia menjawat jawatan Menteri Pendidikan, Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri. Saya juga jaga keluarganya ketika dia dalam penjara. Saya ingat setelah keluar, dia menjadi orang lebih baik. Malangnya dia menjadi orang yang perangus, bukan hanya kepada saya, tetapi seluruh negara, menurut Azmin. Boleh tengok kaki tangannya, semua sudah tinggalkan dia. Jelas Azmin menyatakan bahawa bukan hanya dia tinggalkan Anwar. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih anda setia mendengar video-video yang dikongsikan melalui channel Putra Raikal ini. Anda digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akun media sosial anda. Jika anda mempunyai barang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Namun, pastikan komen-komen anda berhema dan beretika, menjaga sensitiviti antara satu sama yang lain. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.